Fira rasa macam nak makan lychee kang panas. Macam tu? 7. Oh, banyak. Bibi carikan. Boleh? Boleh. Okey, saya tunggu sini. Saya rehat. Bibi keluar carikan, Okey? Jangan gerak, Tak. Jang, I rasakan I macam mengidam lah. Okey, tak apa. Lepas saya balik kerja, I bawa you pergi makan. Bukan. I bukan nak makan, sayang. I nak ni, you belikan I rantai ni boleh tak? You mengidam apa ni? Orang biasa mengidam nak makan, ni nak rantai pula. Alah sayang, boleh lah sayang. You tak kesian ke I ke? Orang kata kalau isteri pregnant, tengah mengidam, kena beli juga apa dia nak. Nanti you menyesal. Ui, pengsan. Mengidam makan tak apa lagi. Mengidam emas. Macam mana tu? Itu kalau suami kena tunaikan ke tak? Itu yang kita nak tanya ni. Macam mana keadaan ni? Perlu ditunaikan ke tidak ke? Betul-betul mengidam ke? Betul. Tapi saya rasa kan kalau mengidam ataupun topik kita mengidam mengada ni kan, kadang-kadang boleh dikaitkan juga dengan inilah waktu yang sesuai kalau kita nak minta apa ke kan. Tuan-tuan dan puan-puan wanita yang cakap kena dia ambil kesempatan sikit. Okey. Tapi nak setakat nak berkongsi pengalaman saya Fatin. Alhamdulillah isteri saya dia tak ada nak mengidam apa-apa. Tapi saya ada mengalami suatu kepelikan di mana bila dia hamil, saya yang tak suka dan memang pantang saya minum air berkarbonat, minum air soda ataupun bergula. Tiba-tiba ada 2 bulan tu saya nak sangat tapi nak melepaskan mengidam saya tu agaknya minum dah juga sikit-sikit. Tapi itu yang saya alami. Saya tak tahu, tak ada penjelasan, tapi memang tu betul-betul menjadi tanda tanya kepada saya. Lepas tu menyesal lah? Tak jugalah. Nasib baik sekejap aja. Okey. Itulah kan. Tapi saya boleh kongsikan juga dengan penonton kan. Ibu saya, dia ada mengidam apa tahu masa hamil kakak saya nombor 2 ni, dia makan serbuk kopi, tengok TV sambil mengunyah serbuk kopi tu. Itu agak yang orang kata rare sikit lah kan. Betul. Dan untuk kita nak bercerita panjang sebenarnya berkenaan topik Macam-macam. kita hari ini kan, mengidam ataupun mengada-ngada, kita bersama dengan 2 tetamu istimewa kita dalam talian, iaitu yang pertama Dr. Nurul Khairia Khairuddin, pakar obstetrik dan juga ginekologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Khabar semua? Alhamdulillah. Dan seseorang yang sedang hamil 6 bulan lebih bersama rakan kita penyanyi dan pengacara Hani Madus. Hello Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah, nampak Hani ceria. Tapi Hani memang comel orang dia. Tak nampak pun macam orang dah tengah pregnant 6 bulan tu. Muka tu. Sangat beruntung kan. Okey. Itulah. Okey, kita nak mulakan dengan Dr. Khairia terlebih dahulu kan berkenaan dengan mengidam dan juga orang kata mengidam atau mengada ni. Boleh tak doktor kupaskan dari segi saintifiknya kan doktor, mengidam ni sebenarnya keinginan ke ataupun orang kata dari segi psikologi bila mengandung kan bagaimana? Okey. Pertamanya kita kupas dahulu berkenaan dengan mengidam kepada makanan lah. Dan kemudian mungkin kita kupas mengidam pada benda-benda pelik. So, memang betul lah. Sebab idam tu sendiri perkataan yang kita asalnya impikan apa yang kita nak, kehendak yang kuat. Untuk makanan dahulu, ketika kita mengandung ni, kita memang mengalami perubahan dari segi hormon. Itu adalah sebab utama. Yang pertamanya, peningkatan hormon yang dihasilkan oleh uri ketika kita mengandung ini, dia memberi kesan kepada aktiviti hormon lain yang berada di otak yang mengawal center untuk appetite ataupun center of appetite ni kontrol selera makan lah. Serta hormon tertentu, contohnya hormon leptin dan juga memang aktiviti dia ditahan ketika mengandung. Supaya kita tak rasa kita akan meningkatkan pengambilan makanan. Kenapa? Kerananya because kita nak bagi body kita, metabolisme tubuh kita ambil makanan tu untuk support bayi yang sedang berkembang. Yang keduanya, ada juga hipotesis yang mengaitkan kekurangan kumpulan makanan tertentu. Kan kalau dalam kita punya hidangan makanan, ada protein, lemak, gula dan yang paling utama kan. So kalau kata kekurangan protein, badan kita sendiri bagi signal kepada otak untuk cari makanan berprotein tinggi. Contohnya daging, mulalah nak cari wagyu ke, mulalah nak cari sate ayam ke kan, empal sapi penyet ke, mula nak cari. So kalau kurang gula mungkin terasa macam nak makan sweet tooth, kita dah mula rasa. Itu yang hipotesisnya, yang kedua. Yang ketiga, keperluan metabolisme tubuh iaitu basal metabolic rate orang mengandung memang tinggi.
Sebab tapi yalah kita cakap janganlah makan untuk 2 pula. Dia bukanlah macam tu, dia punya matematik dia. Nanti susah nak turun berat badan kan. Dan kita nak support pada bayi ni, jadi memang kita akan ini akan menyebabkan kita mengambil makanan lebih daripada yang biasa makan sebab nak supply. Kita sentiasa lapar. Because tadi sebab hormon yang tadi saya katakan, insulin dan juga leptin tadi tu dia ada resistant, badan tolak dia, tahan dia supaya jangan beraktif, supaya kita ambil makanan, meningkatkan selera makan kita. Dan teori keempat adalah saiz rahim yang sedang berkembang ni. Sekitar saiz rahim kita ada saraf, neuron, sel saraf yang juga boleh berinteraksi dengan saluran pencernaan yang juga ada saraf. So dia bagi signal. Dia bertambah banyak, bertambah berkembang rahim, sel saraf tu bertambah, neuron dia tu, dia ada interaksi yang berdekatan dengan saluran pencernaan kita, stimulatekan kita punya rasa nak makan tu. Dan kalau kita tengok, kalau orang-orang yang mengandung di trimester pertama, biasa kan ada about 70% memang akan kata dia akan ubah, selera makan tu akan berubah sebab bau tu setelah makanan tu dia rasa kuat sangat. Betul? So, ya. Baik doktor, terima kasih. Saya sebenarnya memang menumpukan sepenuh perhatian daripada apa yang doktor sampaikan tadi. Sebenarnya pada pendapat saya memang mengidam ni ada satu penjelasan yang sah lah ataupun valid sebenarnya kan, kerana pelbagai perubahan hormon juga mempengaruhi kepelbagaian keinginan dan juga permintaan. Okey, kita nak tanyakan pada Hani sendirilah. Okey, mungkin kepada Hani yang dah melalui fasa selama kira-kira 6 bulan ni, apakah perubahan ataupun ada mengidam ke tidak? Ya Allah, okey, soalan ni best sebab I sebenarnya orang yang selalu makan makanan yang sihat sebab I rajin exercise. I rajin lah exercise, so jaga makan tu memang optimum lah for me. So bila mengandung, tiba-tiba lah masa tu lah nak minum air soda, I nak kuih Melayu yang manis, I nak air goreng yang berminyak, semua yang tak sihat semua I nak. So macam like my husband macam like, why are you eating all this? But dia orang Itali, dia tak faham kenapa I nak makanan Melayu je. Sebab I selalu makan pasta, takkan nak makan makanan pasta lagi. I don't want Italian food. So I makan lah all the Malay food yang makanan Melayu yang macam tekak I dah lama nak makan. So dia betul-betul tukar lah 360 darjah. Betul-betul tukar. And secara jujurnya sekarang dah masuk trimester yang kedua. Trimester kedua dia masih relax sikit sebab I dah mula nak bersenam, dah mula macam nak makan makanan yang sihat balik. So I dah tak minum dah air soda, I tak makan sangat yang manis-manis. Sekeping coklat here and there, okay, adalah juga. Tapi tak adalah macam overboard. Macam fasa pertama masa mengandung, I rasa memang sangat-sangat erratic. Lain lah. Dia punya mengidam tu macam like, memang I rasa sangat macam, siapa ni? Siapa Hani ni? Tak kenal lah. Siapa dia ni? Macam tu. Hani, So, tak apa tau. Okay. Sebenarnya kita semua memang tahu Hani memang suka bersenam apa. Kita selalu cakap pasal cheat day kan. Hani, ambil masa ni untuk cheat months. Makanlah apa yang Hani nak makan, nanti dah bersalin nanti exercise balik. Okey, itu perkongsian yang Hani kongsikan. Kita nak juga dengar, ini adalah satu cerita suami ni, dia betul-betul luar biasa. Sebab apa? Dia melayan isteri mengidam bau tar. Jalan tar tu kan, apa kata dia kita saksikan. Suka tu dapat bau tar. Suka lah tu dapat bau tar. Baru-baru ini itulah satu rakaman video di mana seorang suami melayan kerana isteri dia yang mengidam nak bau jalan tar. Dan hari ini kita bersama dengan pasangan Encik Muhammad Nazir Katimuan dan juga Puan Norazmina Iwani. Okey Puan, saya difahamkan ini merupakan anak kedua dan usia kandungan Puan dah memasuki 7 bulan. Dan Puan, adakah kandungan sebelum ini Puan ada mengidam juga ataupun baru anak kedua je yang Puan mengidam? Untuk anak pertama tu ada mengidam juga. Kita mengidam nak tengok papan terbang secara dekat lah. Jadinya bila kalau dekat senang ni agak susah nak tengok papan terbang secara dekat sebab laluannya dah ditutup. Tapi kalau waktu tu kita decide nak pergi Sepang kan. Jadinya Nampaklah ada orang post dekat Sepang tu dapat tengok kapal daripada jarak dekat. Jadi saya dengan isteri pun ambil peluang lah pergi ke sana. Waktu tu sebelum PKP lagi.
tak silap saya awal mengandung dalam sebulan 2. Lebih kurang sebulan 2 macam tu. Memang betul-betul sebulan bulan 3 lah. Jadi cik, kalau cik boleh ingat balik lah kan, sepanjang tempoh mengandung kali ni, apa mengidam yang paling pelik yang isteri cik pernah minta dan suruh cik buat ke apa ke? Mengidam yang pelik-pelik sekarang ni, itulah yang paling pelik yang dia minta waktu tu nak mengidam bautan. Dia minta lebih kurang dekat 2 minggu jugalah. Waktu tu saya memang kerja pun tak nampak waktu tu ada orang buat jalan tol dan sebagainya. Waktu saya nampak orang tengah buat tu berdekatan dengan rumah saya tak cakap banyak, saya inform dengan, saya call lah isteri saya terus bawa dia pergi dekat tempat orang buat jalan tol tu. Itu je lah pengalaman yang paling pelik lah untuk anak yang nombor 2 ni. Sebagai seorang suami kan, cik rasa susah tak nak layan kerenah isteri yang mengandung, yang mengidam macam-macam ni? Sebenarnya tak susah melayan perempuan mengidam ni, sebab kadang-kadang memang dia minta tu di luar jangkaan, tapi kita kena kreatif lah. Kadang-kadang benda yang dia minta sebenarnya ada, cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam jalan tol tu, dia dah minta dekat 2 minggu. Saya tak adalah susah sangat nak cari, cuma dia ada, cuma kita tak nampak. Itu sajalah untuk orang mengidam ni. Bagi pandangan cik lah kan, wanita mengandung yang mengidam ni, adakah mereka ni manja ataupun mengada-ngada? Wanita ni mengada ataupun kebawakan budak ni sebenarnya kita tak tahu, tapi sebenarnya itu adalah salah satu memori tau. Memori di mana hari ni bila kita mengandung, kita ada memori-memori di mana senang untuk kita ingat, kita ceritalah kat anak kita. Contoh anak kita dah besar, dulu waktu mengandungkan awak ni, ibu macam ni, mama macam ni. Itu sebenarnya memori. Nak kata mengada, tidaklah mengada-ngada, tapi sebagai seorang suami, itu pun tanggungjawab untuk kita tunaikan. Tanggungjawab kita adalah untuk membahagiakan isteri kita, keluarga kita. Jadi tak salah untuk kita tunaikan perkara itu. Terima kasih kepada Encik Nazir dan juga Puan Razmina kerana sudi berkongsi dengan kita pada hari ini kisah pengalaman mengidam ini. Dan saya doakan supaya kandungan dan juga Puan selamat sampai waktu melahirkan. Dan jaga diri. Bye-bye. Terima kasih wartawan kami Syifa dan juga Cik Nazir. Memang kami nak membahagiakan isteri. Suami memang sayang isteri. Beruntung siapa dapat suami begini ya. Bercakap mengenai mengidam yang pelik-pelik tadi, ada satu yang menarik yang ingin saya kongsikan. Yang pelik juga ni, daripada Tengku Nur Aina Mardiah. Terima kasih atas komen anda ni. First time lekat dulu, hari-hari nak hidu ubat nyamuk yang bulat tu. Kalau tak hidu macam tak puas. Nak tidur pun ada juga. Macam-macam sebenarnya. Ada yang pelik. Sahabat saya yang mana dia kongsikan. Dulu wife mengidam pelik tak ada, tapi dekat rumah tak selera nak makan. Kerja nak makan kat rumah orang. Ni macam mana ni? Gelak doktor dengar. Ini soalan yang mencabar untuk doktor. Saya nak selitkan juga tadi tentang apa yang berlaku pada saya di mana mungkin mengidam tu jadi pergi kepada suami pula. Kan, macam saya dan ramai lagi suami juga ada di antara mereka yang mengalami. Okey, penjelasan tentang yang pelik-pelik dan juga mungkin suami pula mengalami mengidam ni. Doktor, silakan. Okey. Mengidam yang pelik-pelik ni tadi saya kan dah bincang aspek mengidam makanan. Sekarang mengidam benda lain, benda materialistik. Mengidam ni kan adalah kita kata kemahuan mendesak yang kita nak sangat-sangat, tak kira lah apa saja kan. Dan kalau pernah ingat, saya pernah jumpa satu video filem pendek. Tak silap saya, Liana Jasmine berlakon mengidam LED TV. Betul, saya dah tengok. TV. Okey. Teruskan doktor. Boleh semua search lagi. Tajuk dia ngidam. Memang ada luar semalam. Saya cuba nak search. Okey. Mengapa ada keinginan yang mendesak ni? Sebabnya macam kita kaitkan dengan hormon yang dihasilkan oleh uri, iaitu placenta. Dia menghasilkan estrogen dan progesteron dalam paras yang tinggi. Dan hormon estrogen dan progesteron ni memang bagi direct effect kepada mood control, iaitu serotonin dalam otak. Yang mana serotonin ni dikawal mood kita. So apabila kita naik hormon ni, dia dan hormon ni bagi tindak balas di otak, kita rasa macam nak sesuatu tu, dan bila nak tu, keinginan tu nak lebih lagi daripada biasa. So memang kadang-kadang memang keinginan mendesak ni adalah dorongan daripada neurofisiologi, daripada aktiviti sel otak yang mendorong kepada kita translate kepada nak benda-benda tertentu. Dan yang kita contoh lah, yang suami tadi, kenapa suami yang rasa bukan isteri.
Yang ini berkait juga kalau katalah suami tu jenis yang sayang pada isteri, dia selalu simpati sangat pada isteri. Dan bukan sekadar alahan ataupun kalau kadang suami saya anak pertama tak siap saya okey je, tapi dia yang muntah lah. kalau dia ingat, kalau dia tonton, kalau dia ingat, dia yang muntah teruk lah, saya okey je. So actually ada istilah psikologi yang kita sebut kuvat syndrome. Kuvat syndrome ni adalah actually hasil daripada simpatetik respon suami pada keadaan isteri. Jadi itu actually memang ada penjelasan psikologikalnya. Suami yang dapat segala mala alahan ataupun mungkin keinginan isteri tu suami pula yang dapat. Itu memang adalah penjelasannya. Okey, saya ingatkan suami tu nak merasa apa sebenarnya yang isteri tu idamkan, dia nak ambil tempat isteri tu. Tapi tak apa, kita nak tanya juga kepada Hani kan. Kalau kita tengok mengidam ni macam-macam seperti yang dikongsikan doktor kan. Ada dari segi makanan dan juga ada juga dari segi materialistiknya, daripada pelik-pelik lah sebenarnya. Ada yang suka bau selipar getah. Ini sebenarnya luar biasa kan. Tapi untuk Hani sendiri, bila kita dalam fasa hamil ni kan, pastinya perhatian dan juga kita perlukan suami kan dalam apa segi permintaan kita ditunaikan. Tapi ada juga segelintir suami ni kata, mengada-ngadalah awak ni kan. Benda tu pelik-pelik. Sebenarnya dia tak terima apa yang isteri tu mengidamkan. Kongsikan Hani. Okay, so Hani kali ketiga Hani hamil. Jadi perkara ni macam kita bukan orang yang barulah mengalami seperti ibu yang baru kan. So Hani bila dia mengidam ni, dia macam Hani ada lagi realistic part dalam otak ni yang macam jangan mengadalah diri sendiri tau. Nampak orang perempuan cakap tu. Betul. So bila terbayangkan benda yang nak tu, macam hari tu Hani terbayangkan bestnya kalau bau kulit leather. So Hani ambil lah my bag. Luar biasa Hani. So benda tu sendiri dah settle. Tapi benda yang tak boleh nak settle, I akan sendiri cakap dekat diri sendiri lah macam jangan nak mengada lah, pelik lah apa yang you nak ni. So apa yang Hani boleh buat sendiri, apa yang Hani boleh cari sendiri, Hani takkan menyusahkan suami lah. Hani nak cerita sikit masa bayi yang kedua, Hani tak pernah mengidam anak saya Adam Musa. Hani mengidam nak bau sigar. Orang yang smoke sigar tu. Ya Allah, macam my dad, ayah saya memang smoke sigar. So bila dia smoke sigar, masa itulah saya akan duduk kat tepi tu macam bau. Dia rasa macam, betul, boleh tak satu je. My dad macam, jangan nak mengada. Please. Tak tahu tak boleh nak explain. Until now, I memang tak suka bau sigar pun. Sekarang bila dia smoke benda tu, I macam tapi masa mengandung tu, I ingat mesti nak bau benda tu. Kalau boleh nak isap sekali sigar tu. Okey. Tak boleh nak explain. Betul. Seperti mana yang kita tanyakan daripada awal, apa kita bincangkan pada awal. Kadang-kadang dia tak ada penjelasan. Tetapi sedikit sebanyak sebenarnya hari ini apa yang doktor dah kongsikan kita, sekurang-kurangnya kita tahu perkara itu sah. Maksudnya boleh berlaku dengan segala perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri seorang wanita. Okey, ini topik yang sangat menarik. Kita juga tak nak ketinggalan untuk berkongsikan pendapat orang ramai di luar sana tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Kita saksikan. Ada satu kali tu saya mematuinya sangat nak makan soto, sampaikan saya perlu keluar. Saya meletak di Langkawi. Langkawi ni susah tau nak keluar ke Kuala Kedah tambah lagi dengan CMCO. Kebetulan saya ada kerja dekat Lostar, jadi saya pun cari soto sampai saya dah. Pernah sekali tu mengidam nak makan telur penyu. So telur penyu ni dekat tempat saya sangat susah lah nak dapat kan, sebab memang tak ada. Jadi hari-hari bagi tahu husband nak makan kan. Sebulan juga macam tu. Lepas tu barulah ada seorang saudara tu dia pergi beli. So dapatlah merasa. Setakat sekarang ni memang saya tak pernah mengidam yang pelik-pelik lah. Kalau mengidam pun benda yang senang boleh dapat. Senang yang kita cari. Lepas tu kalau Misal kata kalau tak dapat apa yang kita nak tu, kadang-kadang dia akan rasa juga datang moody, datang mood yang macam bukan merajuk, tapi dia rasa macam bila kita keinginan kita yang orang tak tunai, dia akan rasa macam satu perasaan yang frust macam tu.
segala perkongsian tu. Sebenarnya apa saja yang kita mengidamkan kalau yang wanita hamil ni, selain daripada nak dapatkan daripada suami, kita sekarang ni dah mudah kan, kita scroll dah macam-macam jumpa. Tapi kadang-kadang dia nak suami juga. Dia nak suami juga Okey, kan. kita nak ucap terima kasih juga kepada penonton-penonton kita di Facebook. Pelbagai perkongsian. Silakan Fatin. Ya, daripada Safia Sidik yang mana dia kata, salam semua, 34 tahun yang lalu masa menetap di Kuantan Pahang, saya mengandung anak sulung kembar dan mengidam nak makan itik yang bergantung dalam almari cermin dekat restoran Cina. Nama restoran Cina tu jika tak silap Surabaya Restoran. Suraya Restoran. Hari-hari saya lalu dan pandang dekat itik tu dengan penuh berselera. Tapi suami dapatkan itik tu juga, tapi dekat orang kampung yang tolong masakkan itik masak kicap. Ini nak itik. Ni pula ada pula Juliana Kadir mengandung, mengidam makan beras. Suami masa saya mengandung anak pertama, dia suka makan buah asam cecah gula dengan kicap. Okey, satu lagi daripada Herdayani. Mengidam ni boleh buat emosi terganggu. Betul, setuju. Selagi tak dapat apa yang diidamkan, hari-hari boleh jadi marah, boleh bad mood, serba-serbi tak kena. Betul ke doktor? Okey. Itu yang tadi saya cakap pasal hormon tadi tu, serotonin tadi tu. Bila kita punya hormon mengandung progesteron dan estrogen dalam tempoh yang paras tinggi, dia juga akan menyebabkan perubahan hormon serotonin yang mana dia menyebabkan kalau silap sikit memang kita boleh cetuskan emosi yang tak menentu. Memang serotonin adalah penyebabnya lah. Dia kat dalam otak. Dan kalau kita lihat keinginan seseorang tu dia mengikut juga sosio budaya dia, geografi dia. Contoh kalau macam orang Thailand nak mengidam yangkam mungkin biasa untuk dia. Orang Mexico mengidam guacamole biasalah untuk dia. Tapi orang Malaysia, teringat nak makan guacamole lah. Terus pelik kan? Habislah suami dia. Boleh cari kan tempat dia. Jadi apa yang kita perlu lihat juga kadang-kala sebabnya serotonin ni, hormon ni penting juga untuk kita punya patofisiologi berkaitan dengan emosi dan juga kesihatan mental seorang wanita yang hamil dan selepas berpantang. Jadi kadang-kala kena berhati-hati juga ya. Sebabnya kadang-kala bila contohnya mungkin ada sebab-sebab yang actually jadi subconscious mind di bawah sedar minda kita, mungkin kita ada anxiety yang lain tapi kita salurkan, otak kita macam cuba nak pendamkan benda tu tapi dia salurkan ke arah keinginan yang pelik-pelik tersebut. Okey doktor. Okey, minta maaf saya mencelah. Saya nak tambah sikit. Okey, jadi bila kita dah bincangkan perkara ni kan, adakah hal mengidam atau permintaan ni kita perlu layan ataupun kita sendiri yang kena urus? Kadang-kadang mereka tak boleh nak membezakan di antara aku mengidam ke aku mengada. Kadang-kadang diri sendiri pun tak tahu. Macam mana tu doktor? Betul. Yang kalau tips yang saya nak kongsikan, senaraikan apa yang kita idamkan. Kemudian kita lihat dan kita kongsikan dengan kawan-kawan, rapat atau ahli keluarga, agak-agak yang saya mengidam ni pelik ke tidak. Kemudian bagi rating. Bagi rating tertentu. Mana yang paling terdesak, yang perlu dulu buat, kemudian kita tick mana yang dah sudah. Secara general ni nanti kita dapat tengok list. Banyak yang dah buat daripada yang kita tak fikirkan dan kita konsentrate apa yang tak dapat. So buat list dulu. Kemudian buat star mana satu yang keutamaan dia, priority. Kemudian lihat balik. Kalau dah mengidam benda pelik-pelik pula yang na'udzubillah kan, dia akan istighfar, boleh banyak-banyak. Hendak yang tidak kita sabar juga, kena hati-hati. Saya katakan takut dia membawa kepada aspek kesihatan mental. Yang tadi kita gangguan kepada kesihatan mental wanita hamil. Doktor, saya nak mencelah sedikit. Ini apa yang bermain di fikiran saya, betul ke ataupun ia sekadar mitos? Kita tak tunaikan apa yang diidam isteri, anak kita akan keluar air liur meleleh-leleh tu. Betul atau tidak doktor sebenarnya? Itu memang mitos lah tu. Mesti baby kena check lah, ada tak masalah pada kelenjar air liur berlebih kan. Itu memang mitos lah. Terima kasih doktor. Banyak sangat baca cerita dongeng ni. Okey, Hani. Okey, baik, kalau macam Hani dah melalui ini mungkin kehamilan kali ketiga kan, dan kita lihat Hani dah lebih matang lah dalam menguruskan hal-hal keinginan dan mengidam dan sebagainya. Mungkin Hani boleh berkongsikan tips dan juga nasihat kepada wanita-wanita di luar sana, khususnya mereka yang sedang hamil, untuk menguruskan fasa-fasa kehamilan ni. Silakan. Okey, Hani sebenarnya tak ada banyak tip, tapi Hani sangat setuju dan Hani sebenarnya suka kaji sendiri pasal hormon, serotonin, adrenalin, oksitosin dan sebagainya. Dan Hani sendiri faham badan Hani memang hamil dan melalui satu perubahan yang kadang-kadang merunsingkan. Jadi Hani faham kenapa hari ini kononnya lah tiba-tiba bad mood.
tiba-tiba terfikir nak makan popcorn, nak juga popcorn tu sekarang. So kadang-kadang benda tu jadi unrealistic. Jadi kalau dapat cari sendiri, kalau isteri dapat cari sendiri, carilah, jangan salahkan suami kita. Suami kita pun banyak lagi benda nak fikir kan. So Hani cubalah untuk usahakan sendiri. Kalau Hani nak mengidam Syah itu, Hani mengidam tom yum. Dah lama sangat tak makan tom yum, tiba-tiba mengidam, nak juga. Tom yum yang dapat tu tak sedap pula. So the next day cari sendiri tom yum yang daripada restoran lebih sedap. So lebih kurang macam tu lah. Saya cuba jadi realistik, saya cuba usaha sendiri. Tak adalah menyusahkan suami sangat. Tapi Hani rasa mengidam ni sebenarnya kenapa? Sebenarnya kita ni melalui hormon changes, hormon imbalance. Jadi kita tak boleh nak fikir secara waras kadang-kadang. Macam kita fikir macam benda tu nak sekarang, nak juga. So bila kita usahakan sendiri, saya sebagai ibu mengandung, saya lebih puas. So bila suami balik bekerja, macam dah dapat apa yang saya nak. So macam cerita je lah kat dia apa yang jadi pada hari tersebut. So dia pun macam okay lah, good lah. Okay. So kira macam tu lah. Doktor, enjoy the pregnancy and just be happy lah. Okay. Baik, Hani dia lebih kepada orang kata independent woman lah. Boleh cari sendiri kan kalau tak susahkan suami. Tapi doktor, apa sebenarnya yang kita boleh katakan penonton kita hari ini, peranan lelaki tu untuk terus menjaga hati isteri yang tengah hamil. Kadang-kadang bila kita tersalah cakap nanti Kang jadi orang kata sentap kan kerana sedang hamil. Kadang-kadang permintaan mengidam tu pun pelik-pelik yang rasa benda tu tak sesuai. Maknanya peranan dan sokongan suamilah dalam hal ini. Ya, pertamanya suamilah kena memahami keadaan wanita hamil tu macam mana. Perubahan hormon tu memang sangat-sangat erratik ataupun tidak stabil, menyebabkan kita punya tindakan pun jadi macam di luar rasional. Dan suami juga adalah juga orang yang akan tolong bantu isteri. Kadang-kadang betul tindakan dia mungkin tak rasional. Dan bawa balik semula, awak istighfar, duduk, tarik nafas, cuba kita fikir balik, renungkan balik apa yang awak nak ni betul ke tak, rasional ke tidak. Dia bawa berbincang. Kalau rasa suami rasa marah, isteri nak juga, okay, stop. Just get someone else to help you. Cari orang luar, cari ahli keluarga lain. Jangan kita cuba, sebabnya kalau kita marah, isteri pun memang emosi memang tengah naik. Sama-sama naik, memang menolak lah. Memang kalau orang mengandung sangat emosional. Kalau tengok iklan daripada Thailand kan, memang you akan air mata penuh sebab iklan Thailand pun sedih kan. Okey, itulah kita bincang. Sentiasa open up dan bincang dengan suami. Husband pun kena faham, sama-sama kena memahami akan perubahan yang dilalui oleh wanita hamil itu. Saya bukan apa doktor. Risau tadi yang tengok drama tadi minta emas. Itu okey kan? Ni kalau mampu tak apa, minta 7 dulang hati nyamuk. Janganlah kesian suami dia. Mungkin pengalaman saya boleh kongsikan daripada sudut pandang seorang lelaki juga. Seorang suami harus juga memahami isu ini dan juga memberi sokongan lah kepada para isteri yang sedang hamil. Jadi hari ini saya harapkan bagi para suami, para isteri juga dan mendapat manfaat yang sebaiknya daripada topik kita hari ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurul Khairia Karudin dan juga Hani Madu kerana berkongsikan mengenai topik kita hari ini, mengidam atau mengada. Secara jelasnya kita dapat tahulah kan, bukan mereka suka-suka nak mengidam, kadang-kadang disebabkan hormon dan sebagainya menyebabkan mereka teringin nak makan sesuatu. Baik, sekali lagi kita terima kasih kepada kedua-duanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Jaga diri Hani. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Bye. Baik Fatin, saya dah dapat menyimpulkan sebenarnya mengidam itu ada alasan secara saintifiknya, tetapi tentang mengada juga saya rasa apa yang terbaik adalah tanya pada diri sendiri. Betul. Adakah itu keterlaluan, adakah itu orang kata sesuatu yang di luar daripada kebiasaan yang kita tak mampu. Dari kesan psikologinya kita juga mampu mengawalnya kadang-kadang kan. Dan saya kira kan dalam tempoh hamil juga Farin kan, inilah waktu yang sesuai untuk kita mengambil ataupun memberi perhatian kepada isteri yang hamil tu. Layanlah kalau boleh layan kan, tapi isteri janganlah orang kata ambil kesempatan kan, minta bukan-bukan. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita bersama dengan kumpulan Satwa juga pasangan suami isteri. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini.